Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, sebelum kita mulakan kisah pada hari ini, seperti biasa, Shadows ingin mengumumkan yang Shadows telah mengaktifkan membership Shadows Channel, di mana geng bayang semua, kalau ada di antara korang yang mana nak support lebih kepada channel Shadows ni, korang bolehlah join membership Shadows Channel ataupun membership geng bayang, di mana bulanan dia sebanyak RM5 sahaja. Dekat situ geng bayang semua bolehlah menyumbang pada channel Shadows ni, di mana Shadows bolehlah mengembangkan lagi ataupun perbanyakkan lagi lah dalam usaha kira menceritakan kisah-kisah seram. Dan juga kalau sesiapa yang dah subscribe kepada geng bayang punya membership, Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan korang. And yes, geng membership juga datang dengan perks-perks dia seperti emoticon dan juga konten-konten yang insyaAllah mungkin berbeza daripada konten viewers yang Shadows selalu post dekat YouTube channel ni lah. So mungkin ada perbezaan sikit, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, membership dapatlah kelebihan yang berlainan sikit berbanding viewers yang biasa. Okay, so pada hari ini Shadows bakal berkongsikan dengan geng bayang semua 3 kisah seram lagi. Yes, kali ni 3. Shadows tak nak main 1, 2 dah. Shadows nak bagi 3 story terus. So 3 kisah seram pada hari ini yang bakal Shadows kongsikan berkenaan dengan pengalaman e-hailing ataupun pemandu-pemandu dekat luar sana, di mana mereka telah mengambil ataupun telah menjemput tetamu-tetamu ataupun penumpang-penumpang misteri. So ada 3 lokasi yang di mana benda ni berlaku dekat diorang ni. So kalau geng bayang semua nak tahu apa yang telah berlaku kepada mereka, pengalaman apa yang telah terjadi, so Shadows pun tak nak buang masa lagi. So jom kita perdengarkan 3 kisah seram penumpang misteri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. So, kisah yang pertama yang bakal Shadows kongsikan dengan geng bayang semua, insiden ni berlaku di sebuah tempat yang diberikan nama Kota Samarahan yang terletak di Sarawak. Okey, so kisah ni berlaku kepada salah seorang pemandu e-hailing yang bernama Jao. So pemandu e-hailing ni pada satu malam ni, time tu dia consider dah nak habis shift dah, semua kerja dia semua dah selesai untuk hari tu, tapi tiba-tiba dekat dia punya notification handphone dia mendapat satu notification di mana ada seorang wanita memerlukan pemandu untuk bawa dia ke satu tempat ni lah, tapi tak detail dia tak berapa nak clear dekat application e-hailing tu lah. Shadows tak tahu macam mana application e-hailing tu function, tapi lebih kurang macam tu lah cerita dia. So si Jao ni pun fikir okey lah, since sekarang baru pukul 9 malam, so dia fikir okey, jom lah kita buat one last ride pula, one last customer lah. Dia kata, dia fikir macam tu lah, dia nak selesaikan satu customer ni dan lepas tu dia terus nak balik and selesailah kerja dia pada hari tersebut. So si Jao ni pun pergilah ke alamat yang telah diberikan oleh wanita tersebut melalui application e-hailing dia. So apabila tiba sahaja dekat kawasan perumahan tu, apa yang Jao perasan is that alamat rumah yang diberikan oleh wanita tersebut agak pelik tau. Sebab apabila si Jao ni sampai dekat tempat tu, apa yang dia nampak kat situ hanyalah rumah yang terbiar, rumah usang, tak ada rumah-rumah lain di sekelilingnya. So Jao pun berasa pelik lah, betul ke address ni kan? Dia pun pandang kiri kanan nak mencari gadis yang telah order e-hailing ni. Namun pandangan dalam kereta dia tak berapa nak jelas, so dia decide untuk keluar daripada kereta dia and try carilah kawasan sekeliling untuk wanita tersebut. Namun tak kelihatan apa-apa and keadaan suasana pada ketika itu agak sunyi dan sepi tau. And lepas tu hujan renyai-renyai yang tu tau. So si Jao pun fikir, aku dah kena game ni, mana ada orang stay kat area sini. So si Jao pun masuk kereta and pada awalnya dia ingat nak caw lah daripada tempat tu kan. Sebab satu ialah kawasan sunyi sepi, and then dengan rumah terbiar macam tu, member pun meremang gak lah rasa dia kan.
Dan tiba-tiba ada ketukan di cermin tingkap dia. So si Zhao ni pun pandang kat luar, and time tu lah dia nampak seorang wanita yang macam seolah-olah berbaju kurung, cantik rupanya, cantik pemakaiannya, dan bau yang sangat harum dan sangat wangi. So si Zhao pun macam time pada waktu itu macam tiba-tiba macam ush, cantik juga perempuan ni kan. Dan dia pun turunkan tingkap dia, and dia tanyalah, "Yes miss, how can I help you?" Speaking man. So wanita tu bercakap dialah orang yang telah minta ataupun telah order e-hailing untuk bawa dia ke satu tempat ni. Dan barulah Zhao cakap, "Lah, you ke? I tadi cari-cari kat kawasan ni tak ada pun." Dan perempuan tu cakap, "Oh, dia lambat sikit, dia jalan dari satu tempat daripada rumah kawan dia jalan dekat tempat ni." Dan Zhao pun tanya, "Kenapa tempat ni? Tempat ni dah lah sunyi, tak ada orang." Dan wanita tu cakap dia lebih selesa ada dekat tempat ni berbanding tempat kawan dia, sebab dia kata tempat kawan dia kononnya bahaya lah, banyak peragut lah, benda semua tu. So si Zhao pun malah nak layan. Dia tengok jam dah, time tu dah 9.30 tu, dah dekat pukul 10. Zhao malah nak buang masa lagi. Dia kata okey lah, naik kereta and bawa lah ke destinasi di mana wanita tu nak pergi. Namun Zhao pun pelik tau. Zhao tanya, alamat yang you bagi ni macam tak jelas lah, sebab I tengok dia punya alamat macam bawa tu dead end lah. Oh, dead end. So wanita tu pun explain yang mengatakan tempat tu consider still baru, belum update lagi dekat peta. Betul lah, kadang-kadang kita memang kalau kita masuk Google Map pun ada tempat-tempat sebenarnya dah lama 2-3 tahun, silap 5 tahun still tak update lagi. So begitulah penerangan yang telah diberikan oleh wanita tadi kepada si Zhao. So Zhao just iakan, and dia kata dia akan ikut ke destinasi yang telah ditunjukkan dekat peta tu, and bila sampai kat situ dia kena minta wanita tu untuk tunjukkanlah mana jalan ni semua. So wanita tu pun setuju. Wanita pun dah masuk duduk dekat bahagian belakang kereta tu. So diorang pun memulakan perjalanan diorang. So si Zhao ni dia seorang yang boleh dikatakan agak friendly lah, agak orang kata senang bercakap, senang berkomunikasi macam tu tau. Sebab itu memang perangai Zhao lah, sebab dia memang suka kira macam menghiburkan penumpang-penumpang dia semua tau. So si Zhao pun tanyalah bermacam-macam soalan, buat apa dekat rumah kawan dia, semua benda, kenapa begini, kenapa buat tu. Namun wanita tu hanya menjawab seperti seolah-olah macam tak nak dilayan macam tu tau. So si Zhao ni pun rasa macam at the same time bersalah lah. Okay, mungkin aku ni banyak bercakap kot, orang ni tak minat bercakap, so better aku diam lah. So Zhao pun continue meneruskan perjalanan dia. Namun setiap masa dalam perjalanan dia tu, si Zhao ni asyik bau wangian harum tau, bau yang teramat kuat tau. Member pun pada waktu yang sama, walaupun bau tu wangi and everything, tapi still rasa tak selesa sebab dia macam terlalu kuat buat Zhao tau. Dan Zhao pun minta kebenaran wanita tadi untuk buka tingkap, and wanita tu cakap tak apalah, dipersilakan lah nak buka tingkap. And perempuan tu cakap, I tahu mungkin perfume I terlalu kuat untuk you kot. So si Zhao ni pun hanya gelakkan and cakap tak adalah, bukan pasal you punya perfume, saya malam-malam ni saya suka dapat fresh air. Walaupun pada hakikat pada ketika itu hujan tengah renyai-renyai, dah makin lebat macam tu, dan air dah start masuk-masuk semua bagai. Namun si Zhao demi menjaga hati dan perasaan penumpang dia tak nak cakap, yalah you punya perfume kuat sangat sakit kepala tau, nanti dapat rating buruk pula kan. So Zhao just continue biarkan tingkap dia terbuka, and yelah air pun of course masuk sikit-sikit lah kena kita. Namun Zhao just hiraukan benda tu, syarat dia dapatlah bau udara segar daripada luar tau. Si Zhao ni pun meneruskan perjalanan sampailah tiba dekat kawasan yang terletak dekat peta tu tau. So apabila sampai dekat destinasi yang terletak dekat peta tu, Zhao pun cakap minta tunjuk jalan, sebab dia memang tak biasa dengan jalan di mana dia berada time tu tau. And jalan pada ketika tu bukan jalan tar dah start macam jalan berbatu-batu, berlumpur-lumpur macam tu. Dan Zhao kata, ni macam masuk dalam hutan dah ni, you betul ke you nak masuk dalam ni? Dan wanita cakap, rumah saya memang kat dalam bahagian perkampungan macam tu tau. So Zhao memang pernah alami di mana dia ada menghantar penumpang-penumpang dekat kawasan perkampungan di mana tak ada jalan tar yang betul. So Zhao macam okey lah, fine lah. Dia pun meneruskan perjalanan, dan kawasan sekeliling tempat tu memang gelap gelita, dan yang hanya menerangi jalan pada ketika itu hanyalah kereta lampu si Zhao tau. So Zhao pun meneruskan perjalanannya, drive. Tiba-tiba wanita tu pegang bahu dia dan cakap, Encik dah sampai dah, saya punya rumah dekat sini. Dan Zhao pun tengok sekeliling, kawasan sekeliling memang gelap. Zhao tak nampak apa-apa tau.
Dan Jal cakap, you betul ke? Dan wanita cakap, yes, tempat ni memang gelap, memang tak nampak apa-apa. So Jal just iakan sahaja, and pada ketika itu dia nak kira lah berapa amount yang wanita ni kena bayar. Lepas dia tengok dekat handphone dia, buka kalkulator semua bagai, and apabila dia pandang sisi cermin belakang tu, alangkah terkejutnya Jal apabila dia perasan yang tiada sesiapa pun yang duduk di bahagian penumpang belakang tau. Jal pun pusing ke belakang, and dia berasa pelik, bila masa pula perempuan ni keluar? And kalau kau katalah keluar daripada kereta sekalipun senyap-senyap, confirm kau boleh dengar bunyi pintu tu terbuka tau. Kan bunyi pintu kereta bunyi bising sikit kan, confirm boleh dengar. And plus kau kat dalam kereta pula, memang tak boleh lah tipu lah kalau dia senyap-senyap keluar tau. So Jal memang rasa macam mana perempuan ni kan. And Jal pada ketika itu fikir, kemungkinan dia dapat berjaya keluar secara senyap, member dah kena game, tak dapat duit tambang yang dia hantar perempuan ni. Namun di situlah silapnya, sebab Jal nampak ada kepingan kertas wang yang terletak di atas kursi penumpang belakang tu pun. So Jal pun ambil lah duit-duit yang terletak dekat tempat kawasan penumpang belakang tu. Dia ambil semua duit tu, and dia start kira lah. So total perjalanan dia dalam RM5 macam tu lah. Namun apa yang mengejutkan Jal is that duit yang telah diletakkan di dalam kereta semua merupakan duit-duit yang terlalu lama untuk zaman sekarang tau. Kira macam duit RM2, duit macam duit pisang Malaysia dulu kan, macam zaman Jepun punya, duit-duit macam tu tau. So si Jal pelik lah, ini duit rare ni, macam mana pula perempuan ni boleh bagi duit macam ni kan. And apa yang menggerunkan lagi is that selepas si Jal ni dah pegang semua duit tu, dia letak dalam dia punya macam consider kompartmen dalam kereta dia, and pada ketika itulah Jal terbau sesuatu yang kurang menyenangkan, seperti ada bangkai yang berada di dalam kereta dia tau. And apa yang lagi menyeramkan, apabila Jal nak keluar daripada kawasan tersebut, dia obviously terpaksa pakai high beam lah. And bila ada high beam, cahaya lampu kereta dia menerangi kawasan pokok-pokok semua tu tau. And sambil dia bawa, tiba-tiba dia dengar suara mengilai yang begitu kuat. And apabila Jal pandang dekat atas pokok, time tu lah dia nampak wanita yang sama yang berbaju kurung macam tu, yang duduk dekat belakang, sedang melompat dari pokok ke pokok tau. Jal terus tak fikir apa, dia terus tekan minyak. Lumpur tak lumpur, jalan stable tak stable, tiba stable, jalan lurus tak lurus ke, bengkok ke apa, dia belasah, dia dah tak nak duduk dekat kawasan tu lama. Nanti sesilap member pun masuk kereta balik, kena gigit nanti. Tiba. So Jal pun cepat-cepat keluar daripada kawasan situ, and tak sampai beberapa minit Jal pun kembali balik ke kawasan Pekan. And Jal ni dia ada pantang dia sikit tau. Lepas apa yang berlaku pada insiden tu, dia tak balik rumah terus, dia singgah dekat mana-mana kedai sekejap, lepak dengan kawan dia sekejap, bagitahulah apa yang dia telah alami, and lepas tu barulah dia pulang ke rumah. And nasib baik sepanjang perjalanan dia daripada time dekat Pekan tu sampailah ke rumah, tak ada apa-apa gangguan misteri ataupun yang menyeramkan berlaku. Hanyalah pengalaman yang menyeramkan yang berlaku sewaktu Jal menghantar pulang seorang penumpang misteri ke satu tempat yang Jal tak ketahui. Kisah yang nombor 2 ni berlaku di Jalan Gua Musang, di mana pada ketika itu Zali yang ingin pulang ke kampung halamannya yang terletak di Kuala Krai. So perjalanan si Zali ni bermula dari Kuala Lumpur. Dia melalui satu jalan di mana dia kena melalui Jalan Gua Musang. So Zali ni jenis yang suka travel, especially pulang ke kampung pada waktu malam. Dia rasa bila drive pada waktu malam, keadaan lebih tenang, lebih sejuk, tak adalah semak dengan banyak kenderaan semua benda tu lah. So Zali ni memang jenis yang suka memandu pada waktu malam. Zali pada ketika ni pulang seorang-seorang lah, tak ada sesiapa pun mengiringi si Zali ni. Selalunya ada lah, sama ada kawan sekerja je ke ataupun sesiapa lah yang akan teman dia. Jarang si Zali ni pulang ke kampung dia seorang-seorang. Tapi kali ni atas hal-hal tertentu, si Zali ni terpaksalah pulang berseorangan. So sepanjang perjalanan Zali ni tak ada apa-apa yang pelik berlaku pada si Zali ni lah. And Zali ni bukan jenis yang suka bawa laju ke apa. And si Zali ni dia ambil masa dia santai, relax, enjoy perjalanannya pulang ke kampung. So tak adalah nak rushing ke apalah. Namun satu insiden yang amat menyeramkan berlaku kepada Zali ni tau. And malah
dalam kisah yang Shadows kongsikan yang berlaku kepada si Zali ni ketika melalui jalan Gua Musang ni, terdapat satu gambar yang pada ketika itu sambil dia memandu, dia dapat satu gambar ni di mana Shadows akan kongsikan di akhir cerita ni tau. So seperti yang Shadows katakan tadi, Zali sampai dekat kawasan jalan Gua Musang tau. And yes, Zali dah banyak kali dengar beberapa kisah-kisah yang menyeramkan berlaku dekat Gua Musang tau. Namun Zali tak pernah terfikir yang benda ni boleh terjadi dekat atas diri dia. Seperti mana subscribers ataupun viewers Shadows yang pernah komen dekat konten-konten Shadows, ni lari sikit, kata aku pernah stay dekat tu 20 tahun 30 tahun tak pernah alami. So benda ni kadang-kadang bukan semua orang boleh terkena. Mungkin nasib kita baik tak kenalah. Kalau nasib kita kurang baik, kalau benda tu nak munculkan diri, mana-mana saja benda tu boleh munculkan diri. Tak perlu dekat jalan yang Shadows sebutkan, dan sesilap dalam bilik sendiri pun boleh muncul. Lebih kurang macam tu lah. So number one is janganlah kita terlalu belagak macam tu, fikir jalan ni tak ada apa-apa lah, kan nanti terkena satu hal pula. Itu hanyalah pesanan Shadows. Alright, so kembali kepada cerita. So apabila si Zali ni tiba dekat jalan Gua Musang tu, pada awalnya dia pandu macam biasalah, tak ada apa-apa, relax, santai sambil tingkap buka. So tengah dia drive tu, si Zali ni terhidu sesuatu yang kurang menyenangkan tau. And si Zali fikir ada ladang kelapa sawit ke kat sini kan. Sebab seperti biasa kalau geng bayang semua yang mana pernah lalu jalan-jalan highway semua ni kan, kadang-kadang dekat area ladang kelapa sawit ni, bila diorang bakar, Shadows tak tahu bakar getah dia ke apa, dia akan mengeluarkan satu bau seperti bau kentut macam tu, busuk gila. So bau lebih kurang macam tu lah si Zali fikir. Sebab tu lah dia fikir kemungkinan besar ada ke ladang kelapa sawit dekat area sini kan. Time tu pula malam kan, member tak ingat kok ada ladang kelapa sawit ke apa. Namun si Zali ni just abaikan, dia nyalakan rokok untuk menghilangkan bau tu. Namun benda paling epic, walaupun dia dah menyalakan rokok tu, patutnya bau rokok asap tu lebih kuat lah daripada bau busuk kelapa sawit tu kan. Bau busuk tu lebih kuat daripada bau rokok dia tau. So si Zali dah macam ini betul-betul kuat ni bau busuk ni kan. So Zali pun just abaikan and teruskan perjalanan dia. Namun bagi si Zali ni, perjalanan sepanjang dia kat jalan Gua Musang tu merupakan jalan yang paling jauh yang dia pernah alami lah. Sebab apa, sepanjang dia jalan tu dia macam fikir, aku tak terfikir pula jalan Gua Musang ni jauh macam ni kan. Macam lama pula dia ada dekat jalan tu. So si Zali just terus drive seperti biasa. Sampailah satu momen, tiba-tiba si Zali ni terdengar seperti ada bunyi suara orang bernafas tau. So Zali pun fikir bukan nafas aku, sebab kalau nafas aku confirm aku boleh dengar and confirm aku tahu rentak dan beat dia. Masalah ni bunyi nafas ni seperti ada dekat belakang seat dia tau. And Zali time tu dah rasa meremang lain macam tau. Dia fikir takkan ada something dekat belakang seat pula kan, tak manis weh. So Zali pun pada ketika itu dia teringin, dia macam nak tahu apa yang ada dekat belakang bahagian penumpang tu. Namun si Zali ni tak berani nak pandang belakang tau. So apa langkah yang seterusnya si Zali buat adalah dia keluarkan handphone dia, and dia tak pandang handphone dia pun, dia just ambil gambar tau. Dia just ambil gambar, lepas tu selesai. And sepanjang perjalanan dia dekat jalan tu, macam Shadows katakan, si Zali ni dapat hidu bau yang amat kurang menyenangkan. Dan juga macam Shadow cakapkan tadi, dia dengar seperti ada seseorang yang bernafas dekat bahagian belakang penumpang tu tau. So lepas si Zali ni dah keluar daripada kawasan jalan Gua Musang tu, and lebih kurang berapa jam macam tu, dia pun sampailah ke rumah kampung halamannya yang terletak di Kuala Krai. And pada ketika itulah si Zali decide untuk buka handphone dia dan buka gambar yang dia telah ambil tadi tau. And alangkah terkejutnya apabila si Zali nampak ada sesuatu yang duduk di belakang bahagian penumpang. And apa yang dia nampak, seperti ada satu makhluk yang macam hangus macam tu tau, macam terbakar macam tu, dengan muka macam berdarah terbakar kan, macam ada hitam-hitam sikit. And apabila si Zali dah nampak gambar tu, terus jantung ataupun denyutan jantung si Zali ni dah sampai ke tekak tau. Member tak sangka, rupa-rupanya perjalanan dia pulang daripada KL sampai Kuala Krai, member telah ada penumpang yang misteri tau. And bagi Zali adalah satu perkara ataupun satu insiden yang amat menyeramkan. And Zali tak sangka benda ni boleh berlaku ke atas diri dia tau. And sejak pada ketika itu,
Zali still dia enjoy drive malam-malam, namun apabila dia lalu dekat kawasan-kawasan macam Shadows katakan tadi, jalan kat Gua Musang ke, ataupun jalan-jalan yang di mana dia punya vibe ataupun aura dia macam kurang menyenangkan ataupun lebih kepada menyeramkan, si Zali akan make sure kalau sekiranya dia nak lalu dekat jalan tu, sama ada dia akan pulang lebih awal sikit, contoh macam pukul 8 malam, pukul 9 malam, ataupun kalau selagi ada member yang temankan dia, barulah dia ikut jalan tu. Kalau tak, dia akan ikut jalan lain lah. Itulah apa yang dipikirkan oleh si Zali. So seperti Shadows katakan tadi, terdapat satu gambar yang telah diambil oleh si Zali ni. Zali ni bukan nama sebenar. Shadows ni gunakan nama, ialah bukan nama sebenar lah, kan nanti marah pula orang tu kan. So inilah gambar yang telah diambil oleh Zali ketika dalam perjalanan pulang daripada KL ke Kuala Krai. Alright, geng bayang semua. So kisah yang terakhir, kejadian yang berlaku di Federal Highway yang terletak di Kuala Lumpur ni, siapa sangka kat KL pun ada man. Benda ni berada dekat mana-mana sahaja. Ni tengok pada nasib lah, sama ada terkena ataupun tidak. So seperti Shadows katakan tadi, insiden ini berlaku dekat Federal Highway, di mana pada ketika itu Pakcik Osman sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak di Subang Jaya. So on the way nak balik tu, pada waktu tu dah dekat waktu maghrib macam tu, and hujan tengah renyai-renyai macam tu kan. Sampailah satu momen di mana on the way melalui jalan Federal Highway ni, di mana Pakcik Osman ternampak seorang wanita dan juga seorang budak perempuan yang duduk ataupun berdiri di tepi highway tersebut tau, seperti cuba menahan kereta untuk menumpang tau. And Pakcik Osman ni seorang yang baik hatinya, dia macam kesian tengok wanita tersebut dengan anak dia dalam keadaan hujan semua benda. So dia pun decide untuk bawa kereta dia ke tepi and berhenti and berilah bantuan dengan menumpang wanita dan anaknya tersebut untuk bawalah diorang ke mana hala tuju diorang lah. And apabila Pakcik Osman ni berhenti kereta, Pakcik Osman keluar and tanyalah pada wanita tu, yang cik ni nak pergi mana. And wanita tu bagi tahu Pakcik Osman yang dia ditinggalkan oleh suami dia dekat sini and dia nak pulang ke rumah dia yang terletak di Sunway. So Pakcik Osman pun macam okey lah, fine lah, tak ada masalah, since alang-alang dia pun dah on the way nak ke Subang. So Pakcik Osman pun bagilah perempuan tu tumpang kereta dia. And apabila perempuan tu dah masuk kereta semua, Pakcik Osman pun meneruskan perjalanan dia seperti biasa. And sepanjang perjalanan dia, Pakcik Osman ni tak adalah rasa pelik ke, rasa gerun ke, rasa meremang. Yalah, dekat kawasan KL, siapa sangka kan ada benda-benda yang pelik ataupun menyeramkan berlaku. Kita banyak time tu, bayangkanlah Federal Highway kan, especially time lepas habis kerja semua, memang tempat tu memang jam lah. So Pakcik Osman tak terfikir langsung ada benda-benda yang menyeramkan ke apa tau. So Pakcik Osman ni cubalah nak kira macam nak sembang kosong macam tu lah, tanya kenapa, apa yang dah berlaku, everything all. Namun wanita tu just hanya mendiamkan diri sahaja tau. And Pakcik Osman pun rasa macam, yelah, okay lah, mungkin aku ni banyak cakap ke apalah kan. So Pakcik Osman decide untuk diam and meneruskan perjalanan. So sambil Pakcik Osman ni drive, and then on and off Pakcik Osman akan pandang sisi cermin belakang dia tau. Dia nak tengok kereta semua benda tu kan. And apabila si Pakcik Osman ni pandang sisi cermin belakang dia, apa yang si Pakcik Osman ni berasa pelik adalah wajah wanita tersebut dan juga budak perempuan tu seolah-olah tak nampak dengan jelas tau dekat cermin tu tau. And Pakcik Osman time tu dah rasa pelik dah. Apa hal pula aku tak boleh nampak wajah diorang berdua ni? Tadi nampak elok je, ni sekarang nampak wajah kabur-kabur macam tu tau. So Pakcik Osman berfikir kemungkinan besar mungkin sebab mata dia dah letih ke apa ke, sebab tu lah dia nampak kabur macam tu tau. And lepas tu seperti biasa, seperti kisah yang saya kongsikan sebelum ni, tiba-tiba Pakcik Osman terbau sesuatu yang harum macam tu tau. And Pakcik Osman fikir dalam kereta dia tak ada, dia letak pewangi kereta tu. So mustahil kalau tiba-tiba ada bau yang teramat wangi tau. And bau dia seolah-olah bau bunga-bunga macam tu tau, mix bunga macam tu lah. And pada ketika itulah baru Pakcik Osman merasa meremang semacam tau, rasa seperti ada benda yang tak kena. So Pakcik Osman pun cepat-cepat drive nak sampai ke destinasi. Tapi sebelum tu Pakcik Osman sedar yang level minyak kereta dia dah nak habis lah. So Pakcik Osman pun decide untuk pergi dekat petrol pump sekejap
untuk isi minyak lah. And dia pun bagi tahu dekat wanita tu yang dia nak isi minyak kejap, dia tunggu dalam 5 minit ke 2 minit yang tu lah. And wanita tu hanya mengangguk sahaja tau. And apa yang Pakcik Osman sedar, anak wanita tersebut hanya pandang ke bawah tau, tak pandang ke atas dengan rambut panjang ke bawah macam tu. Lebih kurang lah macam tu kan. So Pakcik Osman macam biasa pergi dekat kaunter nak buat bayaran untuk isi minyak. Tapi sebelum Pakcik Osman pulang semula ke kereta dia, Pakcik Osman tanya dengan orang yang bekerja dekat belakang kaunter tu, sama ada orang ke tak dalam kereta dia tau. And apa yang mengejutkan Pakcik Osman adalah pekerja yang kerja dekat petrol pump tu bagi tahu yang dalam kereta Pakcik Osman tak ada siapa pun kat dalam tu. Pakcik Osman terus, sangkaan dia dah memang betul lah. Apa yang dia rasa time dia drive tadi tu, bau haruman wangi lah semua benda tu. And tiba-tiba rasa meremang, dia dah syak dah. Memang ada benda yang tak kena dengan wanita dan juga budak perempuan yang masuk dalam kereta dia. Pakcik Osman dengan berani, epic, paling berani. Dia pergi dekat bahagian belakang kereta dia, dia buka pintu and dia suruh wanita dan juga budak perempuan tu keluar daripada kereta dia tau. So apabila Pakcik Osman menghalau keluar wanita dan juga budak perempuan yang ada dalam kereta tu, tiba-tiba wajah wanita tu berubah menjadi bengis tau. Macam marah dengan Pakcik Osman tau. Pakcik Osman dia cakap, aku nak kau keluar sekarang daripada kereta aku. And aku tak nak kau kacau aku tak nak kau follow aku pergi mana, kau just keluar. So wanita dan juga budak perempuan tu keluar daripada kereta and jalan menghala ke belakang petrol station macam tu lah, menghala ke bahagian belakang tu lah. And Pakcik Osman memandang wanita dan juga budak perempuan tu untuk kali terakhirnya. And apa yang dia nampak apabila dua-dua makhluk tu berpaling tadah and pandang ke Pakcik Osman, alangkah terkejutnya apabila dia nampak wajah yang amat mengerikan tau. Seolah-olah seperti macam wajah dia macam mereput macam tu. And budak perempuan tu seperti muka dia berdarah, lebih kurang macam tu lah apa yang Pakcik Osman nampak. Pakcik Osman terus alihkan pandangan dia, sambung isi minyak. Terus dia baca segala doa pelindung dan juga surah-surah daripada Al-Quran, masuk kereta and terus menuju pulang ke rumah dia. Dan apabila tiba ke rumah, nasib baik tak ada apa-apa benda yang mengerikan berlaku. Kira macam makhluk tu tak ada lah sampai level follow balik ke apa. Namun selepas insiden tersebut, Pakcik Osman dah lebih peka dan juga berjaga-jaga apabila nak mengambil ataupun nak membantu orang-orang yang tiba-tiba berada dekat tepi jalan ni tau. Dan bukan kita nak kata tak boleh tolong, kita boleh tolong, tapi kita kena tengok situasi juga. And especially pada tahun 2024 ni, dah 2024 dah pun, insiden ni berlaku tahun 2005. Okay, sekarang ni kes kita tak tahulah. Kadang-kadang kita nak tolong tapi kita pada waktu yang sama rasa takut. Sebab yelah, kita tak tahu orang yang kita tumpang masuk. Hantu satu hal, hantu tak adalah nak buat level yang teruk ke apa kan. Tapi kalau kata penyangak ke penyamun ke, dah satu hal. So Shadows nak sampaikan kepada geng bayang semua, berjaga-jagalah sekiranya kalau adalah korang berhati baik nak membantu ke nak menumpang ke, make sure berjaga-jagalah. So begitulah 3 kisah yang Shadows kongsikan. Tapi disebabkan kisah ni agak pendek, so Shadows nak tambah satu lagi kisah. Yes, benda ni, kisah ni simple je. And Shadows rasa banyak di antara geng bayang semua mungkin pernah dengar dengan kisah ni tau. Insiden ni berlaku dekat RNR Gurun, di mana time tu ada pasangan suami isteri ni. Time tu dia dalam pukul 5.30 pagi macam tu, diorang berhenti dekat RNR tu. And RNR tu kosong. So suami dia rakamlah video dekat kawasan situ. And pada ketika itu, lelaki ni nampak yang ada seperti seolah-olah seorang wanita berkebaya merah tau, jalan di belakang, agak jauh sikit lah, dalam berapa meter ni, tak ada jauh sangat, dalam berapa meter macam tu, belakang isteri dia tau. So lelaki ni, ya tak adalah dia nak fikir apa-apa. Dia fikir aku mungkin ada orang pun dia selalu lalang macam tu lah. So diorang pun exit daripada RNR Gurun tu. Apabila diorang exit, apabila dah sampai rumah, apabila lelaki ni check balik footage rakaman yang dia nampak tadi, apa yang mengejutkan lelaki ni adalah rupa-rupanya wanita yang berkebaya merah tu tak ada pun dekat situ. And apa yang menyeramkan, wajah yang kononnya dia nampak tadi cantik berubah seperti wajah macam beruk macam tu, pipi yang agak muncung ke bawah, dan kira macam muka yang amat pelik lah. Lebih kurang macam tu lah, dengan muka macam beruk semua bagai. Korang geng bayang semua bayangkan, time dia nampak time tu hanyalah wanita biasa, namun apa yang dapat dekat rakaman dia adalah satu gambar ataupun image yang teramat menyeramkan. Alright, so seperti ada kata, simple je. Yang last tu, yang dekat arena gurun tu, tak ada apa-apa yang panjang ke apa yang Shadows nak tambah ke apa. So memang simple je, short je cerita dia. And seperti Shadows cakap tadi,
kemungkinan besar geng bayang semua dah dengar kisah yang arena guru ni, yang kebaya merah ni. So seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah pada hari ini, and Shadows juga ingin berterima kasih kepada geng bayang semua sebab sudi meluangkan masa bersama dengan Shadows. And sekiranya geng bayang semua nak support lebih kepada Shadows, geng bayang semua boleh subscribe ke membership Shadows channel. Korang boleh tekan butang join. Bayaran bulanan hanyalah RM5. And seperti video yang sebelum ni, Shadows katakan ada satu giveaway yang Shadows nak buatkan. InsyaAllah dalam masa beberapa hari ni, lepas Shadows dah finalize benda tu, Shadows akan kongsikan cara macam mana geng bayang semua boleh menang giveaway ni. So alright geng bayang semua, kalau korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel. Tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Peace.